Jika seseorang ahli telah digantung daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat, dia hendaklah diarah keluar daripada mesyuarat dan tidak boleh mengambil bahagian di dalam mesyuarat sehingga tempoh pergantungan itu tamat. Itu peruntukannya. Saya mohon izin untuk merujuk kepada satu kes pergantungan seorang ahli daripada pihak Pembangkang Perikatan Nasional yang berlaku pada 18 Julai tahun 2024 yang lalu. Yang Berhormat, boleh saya teruskan? Ya. Silakan. Yang Berhormat Macang telah digantung 6 bulan. Bermula daripada 18 Julai sehinggalah 18 Januari tahun 2025 selama 6 bulan. Setelah usul menggantung beliau telah dikemukakan oleh Menteri dan diterima oleh Dewan ini dan juga Speaker. Pada 15 Oktober tahun 2024, iaitu beberapa hari yang lepas, hari kedua persidangan, Yang Berhormat Macang telah menerima satu surat daripada Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua yang bertajuk penggantungan daripada perkhidmatan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Dalam surat ini, para dua berbunyi, sebagaimana sedia maklum, Yang Berhormat telah digantung dari perkhidmatan Majlis Mesyuarat dan Jawatankuasa Pilihan mulai Khamis 18 Julai 2024 sehingga Sabtu 18 Julai 2025 selama 6 bulan seperti usul yang telah diluruskan. Yang pentingnya ialah para tiga, Yang Berhormat. Sehubungan dengan itu, Yang Berhormat tidak dibenarkan berada di dalam Dewan Rakyat, termasuk galeri awam dan tempat pegawai bertugas. Walau bagaimanapun, Yang Berhormat masih boleh berada dalam perkarangan kompleks Parlimen Malaysia dan mengikuti persidangan Dewan Rakyat melalui siaran langsung yang dipaparkan. Berhormat Tan Ketua, saya berdasarkan kepada peraturan mesyuarat yang saya bacakan tadi, iaitu 44.5, seseorang ahli yang digantung berdasarkan peruntukan ini hendaklah diarah keluar daripada mesyuarat. Itu berlaku pada 18 bulan 7. Macang telah diarahkan keluar. Beliau telah keluar. Dan selepas itu pada 14 hari bulan Oktober, hari pertama persidangan ini, beliau telah hadir ke Dewan, ke Parlimen, tidak duduk di tempat duduk beliau. Duduk di public gallery. Tempat orang kampung Ceruk mana pun boleh datang duduk sini. Tetapi Speaker mengatakan Macang digantung 6 bulan tak boleh duduk dalam public gallery. Sedangkan itu menunjukkan beliau seorang ahli parlimen yang prihatin, committed. Apa-apa perkara yang mungkin berkaitan dengan rakyat beliau, beliau boleh bawa, boleh minta dimasukkan oleh ahli-ahli Dewan. Ya Berhormat, kalau kita ambil contoh perlawanan bola sepak, seorang pemain yang telah di send off, telah bagi kad kuning, digantung berapa lama pun. Bila perlawanan seterusnya, dia boleh duduk di public gallery, boleh tengok bola. Itu bola. Jadi di sini, peruntukan jelas mengatakan dia tak boleh duduk dalam mesyuarat. Tidak boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat sehingga tempoh pergantungan tamat. Bahagian apa dia boleh duduk? Boleh ambil bahagian apa duduk di public gallery? Boleh bercakap di situ? Boleh bertanya di situ? Tak boleh, Yang Berhormat. Jadi ini apakah kerajaan Madani ini satu lagi tindakan untuk mengikis peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh pembangkang ni. Jadi saya minta sangat supaya Yang Berhormat selaku speaker lah pada hari ini buat satu petua. Apakah ini satu peraturan yang ditafsirkan sendiri oleh yang di-Pertua ataupun yang ada dalam ni? Saya mohon itu diberikan perhatian. Yang kedua, Yang Berhormat, saya merujuk peraturan mesyuarat 35.7 muka surat 50. Ya, Berhormat, boleh tak kita selesai satu-satu? Kalau ya, tidak boleh. Tapi saya boleh kemukakan lagi lepas. Ya, after terima kasih. Okey, terima kasih Tan Sri. Yang Berhormat Speaker, 44.3 tidak langsung menyentuh tentang tidak boleh berada di public gallery. Jadi kita pernah menggantung seorang ahli parlimen pembangkang pada 2 sesi yang lalu selama beberapa hari
dan diminta keluar daripada Dewan ini tetapi tidak keluar, dan berada di Dewan bukan saja hari kejadian tetapi hari selanjutnya berada di tempat duduk tetapi tidak melibatkan diri dalam perbahasan. But he was present the next day, ahli Parlimen Pembangkang ketika itu. So I think the HDR ada rekod. Tapi patuah yang dibuat baru ini tentu sekali tidak dijelaskan di dalam 44.3. Jadi saya rasa itu merupakan satu patuah baru diadakan secara convention, tetapi itu bukan convention kita, Mas Bar. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Tuan dan Yang Berhormat Kota Baru, Yang Berhormat Tuan dengan Beluran, maaf ya. Yang Berhormat Beluran dengan 10 tahun pengalaman duduk di sini, amat I respect that perspective. You're well versed on understanding of the peraturan of the Dewan. And Yang Berhormat Kota Baru, as a prominent lawyer dengan pengalaman di luar dan di dalam Dewan berpenggal juga. Okey, kalau kita, ini pandangan saya ya, tapi subjected to speaker, because the decision was made by the speaker, right? Baik, kalau saya lihat peraturan perkara yang dah dibangkitkan itu, it involve perbahasan. Ya. 44, 5 tadi kan. Dia ada 2 lim tu, kalau kita lihat ya. Iaitu jika seorang ahli telah digantung daripada pimpinan masjid, dia hendaklah diarah keluar dan tidak boleh mengambil bahagian dalam mesyuarat sehingga tempoh penggantungan itu tamat. Dari lim 1. Ya. Sekiranya mesyuarat itu sedang berjalan tamat sebelum tamat tempoh penggantungan itu, maka baki tempoh penggantungan itu hendaklah dibawa ke mesyuarat ke depan. That means to say ada balance tu dibawa ke the next session lah. Jadi dari stulim. Tapi kalau kita lihat di sini, it remain silent. Yang Berhormat Beluan agree with me kan? Yang Berhormat Kota Baru pun setuju dengan saya. It remain silent di mana kedudukan Yang Berhormat ini berada. Do you agree with me that? Whether he can sit di dalam? I disagree. Pardon? I disagree with you. I beg to differ. Ini saya punya interpretasi ya. It remain silent sama ada kawasan tu. Dia boleh duduk dalam ke, dia boleh duduk di luar ke. It is at the discretion of the judge. Judge ini speaker lah. Kalau saya lihat pada surat yang telah dikeluarkan oleh speaker, kalau para 3, dia menetapkan kawasan mana. Jadi authority yang saya rasa yang buat Beluran akan bersetuju dengan saya, the authority keputusan masih pada speaker. Saya tak boleh override, melainkan kita di majlis ini mempunyai hierarchy of court. Saya still subservient kepada speaker. Apa yang saya cadangkan, insiden yang telah berlaku pada 18 hari bulan tersebut, usulkan untuk keputusan berpandu dengan surat ini. The decision of, dengan izin, the decision of the speaker berpandu kepada 44 ini dan decision surat ini. Jadi saya harap dan saya cadangkan, kerana saya tidak akan membuat keputusan berkaitan ini. The authority made by the speaker. Kalau saya yang berhormat dalam majlis boleh override dengan keputusan speaker. Hierarki kita di dalam majlis ini. Ini pandangan saya. Ya, ya Datuk Speaker. Saya bagi selesai, bagi saya selesai satu kejap. Bagi yang hormat. Tak perkara yang sama yang saya nak beritahu. Nantilah saya bagi akan bagi yang hormat. Jangan risau. Saya try to be as fair as possible. So maksudnya Yang Berhormat tidak akan buat apa-apa saya tidak akan buat hari keputusan bab ini kerana keputusan saya tak boleh override. Boleh direkodkan, put on record. Saya dibenarkan untuk bangkitkan semula apabila dipengerusikan oleh speaker. Baik, untuk rekod majlis saya membenarkan perkara ini supaya dibangkitkan semasa beradanya speaker Dewan Rakyat di sini. Ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang kedua Yang Berhormat, perkara yang sama. Boleh kita selesai tentang same issue. Ya. Perkara yang saya benarkan Yang Berhormat Besut. Ya. Dulu terima kasih, yang Beluran saya akan bagi benar. Saya lihat arahan yang diberi ataupun keputusan dibuat adalah urusan pentadbiran.
bukan berlaku di dalam Dewan. Bermakna keputusan yang muktamad dan sebagainya adalah daripada keputusan di dalam Dewan. Kalau dia berada Dewan dan ada orang bangun beritahu supaya suruh keluar, itu keputusan dalam Dewan. Ini pentadbiran, maknanya boleh, mana timbalan speaker boleh override apa. Sebab keputusan bukan di dalam Dewan. Dan saya lihat juga dalam 445 ni, dia maksud tidak boleh mengambil bahagian. Bermakna dia tak boleh berbahas. Kalau dia masuk, dia tak tekan dia punya kehadiran, dan dia hanya duduk dan dia tidak bangun, tidak apa. Kalau bangun barulah boleh diambil tindakan. Sekarang tidak ada apa-apa pun. Bahagian yang diambil betul silent, tapi maksudnya bahagian tu, mengambil bahagian. Apa maksud mengambil bahagian? Kalau duduk tak mengambil bahagian. Ini mesyuarat, berkenaan dengan mesyuarat dalam Dewan. Ini maksud saya. Dan saya ingin juga rujuk kepada 443. 443 ni keputusan yang dibuat oleh pengurusi tempoh hari yang dipertua, dia merujuk kepada usul yang dibuat oleh menteri. Padahal dalam 443 yang dipertua ada kuasa penuh. Bermakna kalau dia rasa tak mencukupi hukuman di bawah 442 ataupun 441, dan dia boleh mengambil tindakan untuk hukuman yang lebih berat. Tapi di sini berlaku seolah-olah macam tak ada pun dalam fikiran yang dipertua pada masa itu untuk mengambil hukuman yang berat 6 bulan. Bermakna telah memberi kuasa kepada, sedangkan kuasa adalah kepada speaker, tapi bagi kuasa kepada atas permohonan usul daripada menteri. Jadi telah jam dengan seolah macam tu, lebih kurang. Sepatutnya kuasa dijalankan oleh speaker. Kuasa speaker besar ni dalam ni. Baik. Sudah ya. Itu teguran saya. Terima kasih. Yang berhormat Bersut, kena lihat dari perspektif begini, ya. Bila yang pada pandangan saya, my judgement, bila speaker telah membuat keputusan dan ekoran daripada itu, surat ini dikeluarkan bertarikh kepada 15 bulan Oktober, adalah sesuai apa yang telah dibentangkan ataupun telah dihujahkan oleh Yang Berhormat Bersut, masukkan dalam usul yang akan dibangkitkan oleh Kota Baru ketika dan speaker berada di sini. So concurrent kan sekali, ya. So the judgement atau petua itu merangkungi sama ada isu pentadbiran atau isu keputusan yang telah diputuskan oleh speaker. Baik, Yang Berhormat Beluran. Waktu saya bagi contoh ahli parlimen sama ada di Ipoh Timur ataupun Johor, Lim Kee Siang, Tan Sri Lim Kee Siang, dia dihalau keluar daripada Dewan tapi tak keluar, duduk, tak melibatkan diri dalam perbahasan. So itu contoh yang saya bagi bahawa ahli parlimen macang Yang Berhormat Speaker, dia tak berada dalam Dewan, duduk dekat galeri. Sebab itu saya katakan bahawa ini merupakan fatwa baru daripada speaker, tetapi usul dan pencerahan yang kami buat sekarang ini dibuat di dalam Dewan. Speaker, walaupun timbalan speaker, when you preside, you ada speaker. Dan keputusan speaker, timbalan speaker yang preside Dewan adalah keputusan Speaker of the House. Jadi it binding. Itu yang dibuat oleh Tan Sri Speaker adalah keputusan pentadbiran. Yang kami bawa hari ini adalah satu usul di bawah peraturan masyarakat yang timbalan Speaker as Speaker now. When you preside, you are the Speaker. Semua ahli Dewan should address the timbalan Speaker as Speaker, is not Deputy Speaker. Yeah, I agree. So keputusan Speaker juga merupakan satu keputusan Dewan yang tidak boleh dikaji semula oleh Speaker. Jadi saya ingin rekodkan bahawa saya bagi contoh pernah berlaku dalam Dewan, ahli yang digantung, diarak keluar tetapi kekal berada dalam Dewan. Jadi itu berlaku. So kami katakan bahawa pendapat bahawa ahli parlimen macam patut dibenarkan berada di galeri dan tidak terlibat di dalam perbahasan dalam Dewan. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Beluran, I quite agree on the perspective that the first part, yes, the person who sits on the bench
has the prerogative power sama juga macam ada speaker. Walau bagaimanapun, bagi saya interpretasi, di luar kita have High Court, Appeal Court dan sebagainya. Saya masih terikat lagi kepada binding itu. Dan bagi makluman yang beluran, if we are going to go on the doctrine of Presiden, saya rasa keputusan untuk saya tidak membuat keputusan itu adalah selari. Adalah sesuai apa yang telah dibentangkan oleh beluran, apa yang telah dibentangkan dengan pengalaman 10 tahun lebih dalam sitting on the bench, pengalaman yang berhormat besok sebagai sampai session court judge, dan yang berhormat pun very perseverant dalam perihal undang-undang, gather all that and bentangkanlah kepada speaker untuk keputusan. Because bagi saya, for the time being, the decision of the higher authority still stand, and I will refrain from deciding keputusan ini. Betul ini. Baik ya? For the record purposes lah. Terima kasih Tuan Ketua. I reserve my Okay, further the next submission. I reserve my further submission. Wah, jadi macam Yang kedua. mahkamah dah kita ni. Ya, ya. Ya, Arif.